peringkat permulaan lah, sebab kita dah ada PDRM. Dan untuk tuan-tuan sudah 3 tahun lebih dekat KPKT. Saya sampai rupanya saya dipertanggungjawabkan untuk 2 perkara. Yang pertama ialah menguatkuasakan Akta Pemberi Penyawan 1951. Yang kedua, Akta Pajak Gadai. 2 perkara lah dikuatkuasa. Jadi diambil polis, kemungkinan kita ni adalah daripada kalangan yang berpengalaman lah. Jadi kita membuat menguatkuasa akta ini dengan cara sama ada kita benteras ataupun kita menjalankan tugas-tugas ataupun apa yang termaktub di bawah akta ini. Saya terangkan sikit ya, masalah apa sebenarnya pemberi pinjam wang ni ataupun diletakkan di bawah KPKT. Dia sebenarnya bermula daripada ketika dululah. Dulu sebenarnya ceti-ceti ini daripada SUK sebenarnya. Apabila satu peringkat bertambah maju negara, kemudian daripada PBT sebenarnya, Perbandaran kemudian bila dah sampai ke satu peringkat, kemudian akan ambil semua sekali dan diberi lesen dan dikontrol oleh pihak KPKT, Kementerian Perumahan. Itulah sebenarnya konsep dia daripada dulu dia bawa ke sini lah. Okey, saya lihatlah, saya lebih suka menyentuh tentang sikap sebenarnya lah. Selain daripada sikap ni, sebenarnya kesedaran ni perlu diberilah kepada semua sekali lah. Terutamanya bila kita bincang berhubung dengan alung dan sebagainya. Untuk maklumat tuan-tuan, task atau tugas pertama atau tugas Kementerian Perumahan dan Kerjasempatan antaranya adalah mengeluarkan lesen kepada pemberi pinjam wang berlesen. Sehingga kini untuk maklumat tuan-tuan, lebih kurang 2,600 lesen telah dikeluarkan di Semenanjung. 2,600 lebih kurang tak termasuk Sabah dan Sarawak. Apabila lesen dikeluarkan, kesemua pemberi lesen dia termaktub di bawah akta ni, akta pemberi pinjam wang 400. Okey. Jadi bila kita bercerita tentang akta ni atau tentang hutang ni, orang akan pergi kepada pemberi pinjam wang ni untuk pinjam hutang, itu standard lah tuan-tuan Tapi soalnya sekarang ni, apakah sebenarnya hak-hak seorang peminjam tersebut? Ini selalunya dilupakan ataupun dia ambil berat. Bila tuan-tuan sampai ke pusat pemberi pinjam wang ni, tak kira lah bank dan sebagainya, memberi pinjam, di antaranya adalah perjanjian, agreement. Untuk pemberi pinjam wang ni, dia ada 2 agreement, 2 dia punya produk yang penting yang ditawarkan kepada orang ramai ni, pengguna lah. Yang pertama, pinjaman tidak bercaga, iaitu yang kedua, pinjaman bercaga. Ataupun pinjaman tidak bercaga ni kita panggil sebagai form J. Kalau pinjaman bercaga, form K. Membezakan dua-dua ni adalah interest. Okey, kalau untuk form K ataupun bercaga ni, dia hanya 12% setahun. Kemudian tidak bercaga ni pula adalah 18% setahun. Apa yang tuan-tuan boleh caga? Tuan boleh cakap apa saja kecuali kad pengenalan tuan-tuan, kad kredit dan sebagainya. Apa juga kalau pihak pemberi pinjam wang rasa dia boleh jaga, tuan setuju, tuan cakap. Maksudnya dan cakaran tuan-tuan tersebut akan diberi pinjam. Dan apabila tuan-tuan telah menandatangani borang perjanjian tersebut akan dimatistankan, diakuasasikan oleh persetujuan sumpah, dah komplit. Barulah duit dikeluarkan atau didisburskan atau dicairkan kepada peminjam. Bermakna apa yang saya beritahu di sini, benda semua termaktub dalam akta. Dan setelah tuan-tuan dapat duit, tuan-tuan buatlah perjanjian dan catat di situ 18% atau 12%, setiap bulan kita bayar. Bila kita bayar, kita akan diberi resit, pengakuan. Dan seterusnya sehingga tuan selesai pembayaran. Jika tuan-tuan rasa benda ni tidak membebankan, tuan-tuan boleh lagi continue dengan peminjam tersebut atau pemberi pinjam tersebut untuk extend dan sebagainya. Tapi kok mana pun dia mesti ada agreement dan mesti mengikut akta yang telah ditetapkan di sini. Baik. Persoalan yang timbul di sini, yang pertamanya, kebanyakan saya tak tahu disperado lah kata orang tu, banyak yang pinjam ni kadang-kadang dia keperluan kewangan yang mendesak. Wujudnya keadaan di mana sen kosong misalnya. Bila sen kosong, berlaku masalah, dia buat report. Pada kebiasaannya dia akan pergi kepada persatuan, mana-mana persatuan dah. Dan di sini saya rasa saya ingin mengucapkan berterima kasih lah kepada PPIM kerana dia banyak menyelesaikan masalah ni. Tolong beri satu tepukan kepada PPIM. Jadi dia bagi masalah, kemudian datang pada kita.
Tuan-tuan kena ingat, satu perkara yang mustahak yang saya rasa perlu di-highlightkan kepada pengguna, kes-kes begini ia adalah berkaitan dengan dokumentari. Kita tak pakai benda yang hearsay, bercakap saja, cakap semua boleh cakap. Dia pukul lah, dia apa semua. Tetapi dari segi buktinya tak ada. Ini masalah. Tetapi kalau tuan-tuan lihat dari segi sudut kata orang tu, apa yang sepatutnya ada seorang peminjam, dia akan dapat misalkan banyak masalah. Dia telah tanda tangan, dia dapat duit, dia bayar tidak bulan, mengikut peraturan yang ada. InsyaAllah tak ada masalah apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, berbalik kepada dispute ni, dispadu nakkan duit ni. Tak kisahlah, kalau Toki kata pasal kahwin. Yang mana kahwin sekarang nasi biryani pun satu kena RM10. Kalau 1,000 orang jemputan, dah berapa? RM10 untuk makan saja. RM80 seorang pun ada. Ada juga. Maksudnya benda ni subjektif. Itulah berlaku jadikan kat siang tu. Free sikit. Okey. Soalnya sekarang ni, keperluan keuangan kat situ. Jadi kan, apa yang berlaku sekarang ni, apabila benda ni orang dispute ni, wujudlah Along. Along ni sebenarnya dia ambil kesempatan. Tuan-tuan cuba tengok saya bagi sedikit perbezaan lah Sedikit perbezaan Apakah dia katakan pemberi penyewa yang berlesen dan Along? Kalau pemberi penyewa berlesen tak kisah berlesen ke dengan bank dan sebagainya, maksudnya dia daftar oleh kerajaan. Yang pertamanya, kalau yang berlesen dia mesti berdaftar di bawah atau dikeluar lesen oleh KPKT. Yang tidak berlesen ni dia berjalan bisnes mana-mana sekalipun. Dekat tepi jalan boleh, kat gerai boleh, on phone pun boleh dan sebagainya. Di mana-mana saja. Cukup mudah. Sebab yang pertama, orang dispute ni, yang pertama dia punya konsep atau kendak dia nak cepat. Nak cepat dia lupa segala-galanya. Tuan-tuan tengok dalam kes tuan-tuan dah surat khabar, satu family bunuh diri, dikurung dan sebagainya. Bila kita siasat, pinjam 1,000 jadi 10,000, jadi 100,000, pasal apa? Seperti Prof cakap tadi, dia kira hari, kira bulan dan sebagainya. Orang takut pertamanya takut kerana dia pinjam benda-benda yang tidak berlesen. Yang keduanya pula, dari segi dia punya interest. Kalau berlesen, bercaganya 12%, tak bercaganya 18%. Kalau Along ni dia tak ada limit. Bermula dari, kalau rumah di Kuala Lumpur ni bermula dari 1.2 juta. Kalau rumah yang sikit lah, tak tahu berapa dia punya up berapa. Tapi dia bukan tak berlesen ni mungkin bermula dari 10%, 20%, dia naik sampai 100%. Sampai 200-300%. Dia orang terpaksa bayar juga. Masa tanda tangan tu kita setuju. Sebab duit tanda tangan terus dapat duit. Ketika tu saya tak cek lu cek sama saya. Saya tahu sama lu, macam kita lebih kurang. Sebab makna Along tu sendiri untuk makluman tuan-tuan ni, naga tau. Baca ni naga, Along tu naga. Kalau ikut saya punya bacaan dah. Jadi okey ya. Jadi yang ketiganya pula, dalam pinjaman yang kat bank dan sebagainya, ia ada peraturan dia. Dilihat kemampuan, dilihat dari segi borang dia, lihat dari segi-seginya. Ada prosedur-prosedur. Tetapi Along tak adalah tuan-tuan. Yang penting mustahak dia nak tahu alamat saja. Ambil IC photostat cukup. Alamat tinggal kat mana? Family tree lah mungkin. Apa family untuk dia buat follow up kemudian. Agaknya begitulah, dia punya lebih sedikit. Tapi soalnya dia tetap mudah. Okey. Yang keempatnya pula, sekiranya berlakulah tak bayar, kebiasaannya syarikat pemberi jawang ini dia akan undang-undang. Sitosnya dan sebagainya akan kena undang-undang. Dalam bentuk yang dibenarkan oleh undang-undang. Dan bagi Along ni tak ada. Dia akan ambil tindakan sendiri. Sebab tu tuan-tuan, Along ni dia mari dengan package. Kalau tuan-tuan tengok, kalau kita cerita dari peringkat yang global lagi besar lah, macam-macam lah. Tapi kita bisa scope aja. Package ni tuan-tuan tengok. Sebab tu antara KPKT dengan PDRM dia ada satu MOU secara tak langsung. Semua kes Along kita bagi pada PDRM. Sebab dia mari dengan keadaan urutan, dengan sembah minyak, dengan bunuh, dengan kurung sebagainya. Benda-benda macam ini kebanyakan kesalahannya termasuk di dalam penekut atau kena kesesaan. Dia ada ni, macam kita ni pasal kita unit kecil dan kita kemungkinan banyak section lain kita nak cover, mungkin kita tak mampu untuk cover. Kemudian kalau dulu Along ni kalau dapat complete dia punya set dia, kesalahan dia, susah nak bukti, buang daerah. Dulu-dulunya lah. Sekarang ni kita buat pencegahan. Jadi konsep sekarang ni memberi kesedaran kepada pengguna-pengguna tentang perkara ni lah. Ini rasa menjawab tentang Along lah. Dan saya rasa depan kita akan develop lagi. Itu sekarang. Baik.